Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi aku Mazuki Kid. Dan kali ni kita akan buat review macam biasa. Kita akan buat review kali ni mengenai Moza Mini MX. So, layan. So, hari ni kita akan buat review mengenai Moza Mini MX ni. Tapi sebelum aku pergi lebih detail, aku akan ceritakan kat korang apa itu Moza Mini MX ni dan kegunaan dia. Moza Mini MX ni merupakan sejenis gimbal ataupun stabilizer yang orang guna untuk stabilize korang punya kamera atau device handphone, tak kira DSLR ataupun mirrorless camera, untuk elakkan gegaran ataupun terlampau banyak movement lah pada korang punya footage ataupun video. So, gimbal ni biasanya digunakan dalam industri perfilman. Dan kalau korang boleh nampak dekat industri perfilman, diorang punya gimbal tu besar, stabilizer dia memang besar. Sebab dia depends on the device ataupun depends pada kamera korang lah. Contoh DSLR, dia menggunakan, kita ada DJI Ronin yang agak besar untuk orang handle. Tapi disebabkan DSLR tu besar, maka dia punya gimbal pun besar lah. Sama juga macam Moza Mini MX ni. Moza Mini MX ni, tujuan dia adalah untuk elakkan gegaran bila korang record video ataupun footage. Aku dah guna Moza Mini MX ni hampir 3 bulan 3 bulan, dan aku beli pada bulan Januari dengan harga RM279, which is murah, sangat murah Aku beli dekat Shopee. Dan macam korang tahu, aku memang kaki Shopee. Aku memang suka shopping dekat Shopee. Dan Moza Mini MX ni, dia kegunaan dia adalah untuk phone ataupun tak kisahlah, untuk Android phone ataupun iPhone. Aku tak mampu beli iPhone, so aku guna Android phone. Okay, Android phone. Dan korang boleh nampak dekat sini, dia punya design dia sangat cantik Dan dekat kotak ni korang boleh tengok dia punya design cantik Dia tak macam gimbal yang biasa korang tengok dekat pasaran. Design dia lain daripada yang lain. Dan korang boleh tengok dia boleh lipat macam ni lah. Dia boleh lipat dan jadi kecil, which is mobile dan senang untuk korang bawa ke mana-mana. Apa yang korang dapat dalam kotak ni adalah mestilah Moza Mini MX dan charger cable. Kau dapat mini tripod ni yang kau nampak ni. Korang akan dapat storage pouch untuk simpan korang punya Moza Mini MX, dan wrist strap serta user manual lah macam biasa. So, Moza Mini MX ni dia best dia sebab apa tau? Sebab dia mempunyai apps dia yang tersendiri. Apps iaitu Moza Genie Apps yang korang boleh download dekat Google Play Store ataupun dekat iPhone lah. Dekat sini korang boleh nampak dia ada ni lah, dia punya website dia. Korang boleh scan dekat sini dan terus direct ke website dia Dekat pasaran sekarang ni banyak jenis gimbal Banyak sangat gimbal. Antaranya adalah yang kita kenal atau yang famous lah, DJI Osmo Mobile. Dan sekarang DJI Osmo Mobile 4 tak silap aku. Lepas tu kita ada OHM, kita ada Zhiyun, banyak lagi lah jenama-jenama lain. Asalnya aku nak beli Moza Mini S, tapi bila aku tengok yang ni, yang baru keluar itu, dan aku bandingkan harga, tak jauh beza, dan aku decide untuk beli Moza Mini MX ni. Dan apa yang aku boleh cakap selepas aku guna selama 3 bulan, aku amat berpuas hatilah dengan kualiti Moza Mini MX ni. Cuma ada beberapa perkara yang aku boleh cakap tak berapa nak puas hati, tapi tu aku akan cerita kemudian. Dan sekarang kita akan try dia punya Moza Genie Apps. So, dekat sini aku ada handphone Oppo A5 yang aku dah install Moza Genie Apps lah. So, kita akan test dia punya function Moza Genie Apps ni lah. So, macam korang boleh tengok sekarang ni, ni lah merupakan dia punya Moza Genie Apps Korang boleh cari dekat Google Play. Allow tekan allow access to the camera, allow microphone, allow access to the album, allow. So, cara korang nak masukkan handphone ni dekat Moza Mini MX ni, cara dia senang je. First kali kau kena slide masuk Pastikan ikut dia punya instruction, iaitu kamera ke arah sana.
Dan kamera mestilah ke sana So masukkan. Alright. So dia dah masuk macam ni Dia dah masuk macam ni handphone nya, kau boleh nampak. Macam ni lah dia punya kedudukan handphone Okay, macam ni Ni kira dah balance lah So cara kau nak on Moza Mini MX ni, just tekan the ni ada power button Okay, nampak? Dia dah hidup. Tapi pastikan Moza Mini MX korang balance Balance, kalau tak dia akan automatically shutdown Tu yang aku concern lah dekat Moza Mini MX ni. So kau boleh nampak aku dah start Moza Mini MX ni. Dan korang sekarang ni kena connect ke Bluetooth. Pastikan Bluetooth korang connected untuk korang tally antara gimbal dan juga korang punya handphone Tekan connect. Okay, kita nampak. Okay. So dia punya ni kau boleh buka Dia punya tripod ni korang boleh buka untuk mudah kerja korang Kalau dah dia ke depan sini, kau nak balancekan balik, tekan sekali je. So nak balancekan kau kena tekan dekat plus button ni Dekat sini kita boleh nampak dia ada lock Lock ni untuk korang lock kau punya ni lah, korang punya function. Dan dekat sini korang boleh setting dia punya resolution atau frame rate Macam dekat handphone Oppo A5 ni dia tak ada 4K. Macam handphone aku dia ada 4K. Tapi apa yang aku tak berapa nak puas hati adalah untuk handphone Android, Moza hanya beri sampai 30 fps. Tapi handphone aku support sampai 60 fps. Benda yang aku tak puas hati benda ni lah. Sepatutnya untuk Android dia kena bagi function untuk sampai 60 fps lah. Sebab aku dengar untuk pengguna iPhone diorang boleh setting sampai 60 fps. So aku harap sangat Moza please improve your system untuk capable sampai 60 fps. Sebab tak semua akan guna 30 fps Ada juga orang yang minat sampai 60 fps. Tapi untuk aku lebih guna kepada 4K lah. Okay, dan dekat sini kita ada dia punya button kat sini setting dia. Moza Mini MX ni dia ada banyak setting di mana kau boleh nampak kat sini dia ada pan and tilt. Lepas tu dia ada pan follow. Okay, FPV. Dia ada 3 function lah. Lepas tu dia ada speed mode, which is bila kau lari dia akan nampak perbezaan lah. Rocker mode pun dia ada. Kau boleh setting kat sini kau nak slow, medium ataupun fast. Dia boleh setting kau punya horizontal fine tuning, zoom speed, calibration pun kau boleh calibrate kau punya handphone dengan kau punya Moza Mini MX. Dan dekat sini ada manual Manual tu merupakan dia punya manual lah, ataupun orang panggil apa, user manual. Ada information ni dia punya ni lah, dia punya equipment management, semualah dia punya sistem dia. Dan dekat sini untuk kau tutup dia punya ni lah, dia punya segala function yang ada dekat dia punya UI ni. Bawah ni pun setting juga. Kau boleh live broadcast. Yang ni aku tak tahulah kau show ni apa, custom lah, aku tak pernah guna untuk live broadcast. Dan dia ada focus mode, dia ada anti shake. Walaupun dia dah gimbal, dia dah memang anti shake, dia ada lagi anti shake lagi untuk handphone korang lebih stable lah. Spirit level ni aku tak tahu apa. Kat sini ada banyak dia punya setting Bluetooth, kalau korang nak guna Bluetooth microphone pun korang boleh set dekat sini Dan mirror ni untuk ni lah kau nampak aku dah terbalik So korang boleh guna mirror ni So OTA upgrade ni pun korang boleh tekan untuk upgrade korang punya sistem lah. Okay, so kita tengok dekat sini. Bawah ni dia ada bateri dia, kau tengok kat sini Okay, 60% ni adalah bateri aku, 100% ni adalah gimbal aku lah. PNT ni aku tak tahu apa. Yang ni dia punya ni lah, dia punya grid untuk save mode kau nak macam mana. Kat sini ada frame ratio, save area, ataupun grid lah. Grid ni basically benda macam ni lah. So aku ambil 16:9. Dekat M ni dia ada ni lah dia ada magic template lah. Korang boleh download dia punya template. Contoh nak bagi efek pada video kau, biasanya aku guna magic template lah sebab aku tak install.
dekat handphone ni handphone wife aku. Jadi aku baru install dia punya Moza Genie apps untuk tunjuk kat korang. Dan dekat sini kita ada ni lah, boleh setting terus korang boleh setting kau punya video nak kasi cantik ke apa kan. Biasa Instagram ni korang guna ni kan, guna filter kan, nak kasi muka nampak putih, muka nampak cantik kan. So kita boleh ubah lah. Ni aku guna original je lah sebab aku lebih suka original. Dan kat sini korang boleh flipkan kamera korang, korang nampak. Dan yang paling best sekali kan, bagi aku yang paling best, aku letak ni dulu aku nak tunjuk kat korang function yang bagi aku best lah. Okay, kau nampak dia boleh face recognition. Okay, so dia dah check muka aku So bila aku gerak, dia akan follow aku. Okay, so kau nampak dia akan follow aku. Kamera ni akan follow aku dia akan follow aku kalau aku gerak-gerak pun dia akan follow. See that, bagi aku tu benda yang best lah untuk Moza Mini MX ni, sebab dia ada tracking function Dan dekat sini dia ada gesture control, which is kalau aku tekan, contoh, aku bagi contoh aku tekan. So dia akan automatic record Dan kalau korang nak stop, cara dia senang je, sini. 2000 years later. So tu untuk korang stop macam tu lah dia punya function dia. Dan yang terakhir sekali, dia ada kat sini ada button auto Auto kalau kau tekan, dia akan pergi dekat Pro, which is untuk professional punya setting Aku jarang guna sebab aku tak Pro. Dekat sini ada ISO, ada FPS semua resolution, lens, selfie kau boleh tukar kepada lens belakang, rear camera. Dan itu sajalah untuk apps tu. Kalau korang beli, korang boleh eksperimen sendirilah dengan Moza Genie apps ni. Itu saja untuk aku tunjuk dekat mengenai Moza Genie apps ni Dan sekarang kita nak tunjuk mengenai function dia. So yang best ni Moza Mini MX ni, dia boleh tukar kau punya position kamera daripada portrait kepada landscape dengan hanya tekan power button sebanyak 3 kali. Contohnya aku tekan 3 kali 1, 2, 3. Dia akan tukar kepada ni lah, kepada portrait. Dan aku tekan lagi sekali, 1, 2, 3. Dia akan tukar kepada landscape. So kalau aku nak tukar daripada kamera depan ke kamera belakang, aku hanya perlu tekan yang button belakang ni selama 3 kali. Okay 1, 2, 3. Dan aku nak tukar balik 1, 2, 3. Macam tu je Sebab tu aku cakap Moza Mini MX ni dia sangat mudah, user friendly, untuk lagi-lagi untuk beginner macam aku yang baru nak berjinak-jinak dengan gimbal So Moza Mini MX ni dia ada beberapa function, antaranya adalah pan tilt mode. Yang sekarang aku guna adalah pan tilt mode. Dia hanya fokus pada muka aku dan dia berapa axis saja macam ni Dan bila aku tekan lagi sekali, dia akan jadi pan follow mode, which is dia akan bergerak lah. Dia tak fokus pada aku saja. Tapi bila kau nak fokus pada muka kau saja, kau hanya perlu tekan ni sekali. Kau hanya perlu hold benda ni. Dia akan hold lah, dia takkan gerak. Even kau gerak macam tu pun dia akan ni lah, dia akan hold pada satu angle saja. Macam ni kan dia dah sangat. Kau nak tegakkan dia balik, just tekan 2 kali dia akan fokus balik lah. Sama juga macam kalau dia sleep, engkau tekan plus button sekali saja ataupun power button sekali. Dan dia punya slider ni, dia punya orang panggil joystick ni, kau boleh adjust lah untuk gerakkan korang punya kamera. Contoh korang nak tegak balik, dah tak balance kan, tekan je sekali, dia akan fokus balik lah pada muka kau. So untuk function Moza Mini MX ni, untuk lebih detail korang boleh tengok dekat YouTube Goodson ataupun memang YouTube official Moza Mini MX. Dia ada bagi terangkan panjang lebar pasal Moza Mini MX punya function. So aku tak nak cerita panjang lebar, aku hanya akan cerita function sajalah. Aku ada buat perbandingan menggunakan dua handphone yang berbeza, iaitu handphone Redmi 5A dan juga Realme 6 Pro. Dua-dua handphone ni ada function yang berbeza, di mana
Redmi 5A ni dia tak ada anti-shake function dan Realme 6 Pro ni dia ada function untuk anti-shake. Jadi bila kau ambil video tanpa menggunakan gimbal pun, dia tak nampak shaky, tak nampak terlampau shake lah. So sebab tu aku buat pembezaan antara dua ni. Yang kau boleh tengok sekarang ni handphone Realme 6 Pro. Yang atas aku tak guna gimbal dan yang bawah aku guna gimbal lah. So nampaklah perbezaan di antara dua ni. Bila atas tu dia ada nampak flicker sikit, dan bawah bila guna gimbal dia nampak clean. Yang ni pula aku guna Redmi 5A. Handphone ni tak ada anti-shake macam Realme 6 Pro tadi. So kau boleh nampak perbezaan yang sangat ketara. Di mana yang atas tu kau tengok memang shaky gila. Aku bawa macam kena sakit apa, bergegar. Yang bawah aku guna gimbal, memang agak balance, tak shaky. So memang function betul lah Moza Mini MX ni. So lepas 3 bulan aku dah guna Moza Mini MX ni, dan korang pun dah tengok function-function dia. Aku boleh cakap yang Moza Mini MX ni memang user friendly. Lagi-lagi untuk freelance movie maker yang diorang buat short video, memang sesuai yang korang record guna handphone, yang korang guna iPhone kan. Memang sesuai Moza Mini MX ni untuk korang guna. Lagi-lagi bila korang untuk sports, untuk vlogs, untuk vloggers kan, untuk vloggers korang rekod makan ke apa kan, memang Moza Mini MX ni pilihan yang tepat lah. So ada beberapa perkara yang aku tak berapa nak berkenan dengan Moza Mini MX ni. Design dia memang cantik, sangat orang kata modern Cuma dia punya tripod ni, andai kata kalau korang letak handphone dekat sini kan, dia mudah jatuh dia mudah jatuh. Sebab aku punya gimbal ni itu dah jatuh ke bawah, tapi masih berfungsi, alhamdulillah, masih cantik lagi. Cuma aku harap ada solution lah daripada pihak Moza. Even kalau aku buat sini pun lagi inilah, lagi balance lah. Tu je lah salah satu yang aku tak suka. Lepas tu dekat dia punya kawasan sini dia ada rasa panas sikit bila korang guna lama sikit, dia akan rasa panas sikit. Dan yang paling penting korang kena ingat, paling penting korang perlu balancekan korang punya gimbal ni, kasih dia betul-betul ke tengah, kasih betul-betul center Sebab kalau dia tak center, dia akan macam overheat, dia akan auto shutdown kau punya gimbal ni. So bagi aku benda tu amat satu orang kata liability lah untuk gimbal ni. Tapi itu bergantung pada penggunaan korang. Sebab masa awal kau guna, aku selalu auto shutdown, aku ingat rosak. Tapi tak, sebenarnya korang perlu pastikan gimbal korang center, betul-betul center ikut je instruction dia, dan you are good to go. Dan untuk Moza Mini MX ni, dia punya button, dia punya slider ni sangat mudah untuk korang guna. Dan korang tak perlu bergantung pada apps banyak tak perlu tekan dekat handphone. Just tekan dekat korang punya button yang ada pada Moza Mini MX ni, dan dah terus boleh record. Bagi aku benda ni berbaloi dengan harga dia 279. Dan kalau nak bandingkan dengan gimbal-gimbal yang lain, aku dah pernah cuba, Moza Mini MX ni memang dia punya kualiti tu memang sangat bagus, sesuai untuk semua golongan, tak kira daripada beginner, intermediate ataupun professional. Dan aku boleh bagi daripada 10 bintang, aku bagi 9 bintang lah kepada Moza Mini MX ni. Aku dah sangat happy lah, aku dah sangat puas hati dengan dia punya kualiti. Sebab tu aku bagi 9 bintang, dan 1 bintang lagi tu banyak mungkin ada room for improvement. Jadi itu saja video untuk kali ni dan kalau korang ada apa-apa nak komen, nak bagi cadangan untuk aku improve video aku, improve channel aku, boleh komen dekat bawah. Dan korang ada tanya, just komen dekat bawah ni just komen. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ke channel aku, dan tekan loceng notifikasi dekat bawah ni untuk dapatkan video-video menarik daripada aku. Dan insyaAllah aku akan buat konten yang terbaik untuk korang. So itu saja untuk video kali ni. Bye bye.